Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Syuhada binti Zulfaqar. Saya akan menceritakan mengenai kisah pembunuhan yang pernah berlaku di Itaewon, South Korea pada satu ketika dulu. Kejadian ni berlaku pada tahun 1997 di Tandas, sebuah restoran makanan segera iaitu Burger King di Itaewon tu lah. And kalau korang perasan, kalau siapa yang pernah pergi Itaewon, korang mesti akan lalu dekat Olive Young tu dia macam Watson lah kita kat Malaysia ni. So dulu Olive Young tu adalah Burger King. So since case tu berlaku, Burger King memang dah ditutup lah. Mangsa yang bernama Jo Jung Pil yang berusia 22 tahun pada ketika tu telah ditikam sebanyak 9 kali dan meninggal masa on the way untuk pergi ke hospital disebabkan pendarahan yang banyak. Terdapat 2 orang suspek dalam kes ni iaitu Patterson dan juga Edward Lee. Dua orang ni pada hari kejadian tu hang out. Diorang macam pergi macam clubbing lah dekat building yang sama dengan Burger King tu, iaitu tingkat 4 kalau tak silap. And Itaewon ni memang famous dengan kawasan yang banyak foreigner. So Edward Lee dengan Patterson ni, diorang ni actually macam mixed blood lah. And pada hari kejadian tu, lepas diorang clubbing semua dengan kawan-kawan diorang semua, so diorang macam nak pergi makan lah. Diorang terasa macam nak pergi makan lah, jom lah pergi makan Burger King macam tu. So diorang pun turun ke tingkat bawah sekali untuk makan kat Burger King tu lah. And then actually Patterson ni dia ada bawa dengan dia sebilah pisau tau. Pisau tu macam dia keluarkan pada waktu tu. And then macam nak show off lah dekat kawan dia yang aku ada pisau ni, macam tu kan. Untuk pengetahuan, pisau tu jugalah telah digunakan untuk menikam mangsa Jo Jung Pil ni. Setelah kejadian tu berlaku, Edward Lee dan Patterson ni berjaya ditangkap dan disoal siasat. Tapi diorang ni salahkan each other. Patterson cakap Edward Lee yang bunuh, and Edward Lee pula cakap Patterson yang bunuh. Dan malangnya juga, penyiasatan ni susah untuk dikendalikan sebab tak ada investigator yang boleh nak speak English. Dan juga diorang ni pula cakap yang diorang tak reti berbahasa Korea. Macam pelik kan. Dan lagi satu, kenapa susah untuk siasat dengan lebih detail, sebab actually crime scene tu dah dibersihkan oleh pihak Burger King. Sepatutnya tak boleh kan, sebab crime scene kan tak boleh kacau. Tapi diorang dah clean kan, yang semua blood, semua kat situ diorang dah clean kan. So penyiasatan tu disiasat based on gambar sahaja. Dengan pada waktu tu CCTV pun tak ada, menyukarkan lagi penyiasatan ni untuk dijalankan. Dan disebabkan tu polis dah menjalankan ujian terhadap 2 orang suspek ni dengan menggunakan lie detector. Tapi macam yang kita semua tahulah, lie detector ni kita tak boleh nak percayakan result dia 100%. Selepas ujian tu dijalankan, Patterson lulus ujian tu, tapi Edward Lee pula tak lulus. Jadi segala penyiasatan dah dijalankan dan banyak bukti yang diorang dapat tu tak memihak kepada Edward Lee. Jadi maksud dia sekarang ni banyak bukti yang menunjukkan Edward Lee itulah pembunuh Jo Jung Pil. Dan disebabkan itu, mahkamah telah menjatuhkan hukuman kepada Edward Lee iaitu 20 tahun penjara dan hukuman mati. Manakala Patterson pula telah dijatuhkan hukuman penjara sebanyak 1.5 tahun. Tapi kes ni tak habis dekat situ tau.
Lepas Patterson, masa Patterson menjalani hukuman dia lah, penjara selama 1.5 tahun tu, dalam lagi 2 bulan je lagi dia nak keluar penjara, mahkamah dah bagi dia kelonggaran lah untuk dia outing macam tu kot, pergi rumah family macam tu. Tapi Patterson ni dah larikan diri, dia ambil kesempatan larikan diri keluar dari Korea. Dan kebetulan juga waktu tu tempoh penyekatan dia keluar dari negara tu dah tamat tempoh, dan Perdana Raya pula gagal untuk extendkan tempoh tu. Jadi dia sempat untuk lari keluar dari Korea. Dan tak lama lepas tu pula Edward Lee ni dibebaskan dari hukuman sebab mahkamah menyatakan yang bukti untuk dakwa Edward Lee tu tak kukuh. Jadi Edward Lee dibebaskan macam tu je. Jadi maksud dia pembunuhan ni tak ada pembelaan lah untuk Jo Jung Pil. Dan family Jo Jung Pil ni memang kecewa lah, marah sangat sebab macam mana dia orang menuntut bela kematian Jo Jung Pil tu. And then kes tu senyap macam tu je, sebab tak ada orang yang betul-betul boleh jadi saksi, tak ada bukti yang kukuh, tak ada CCTV. Jadi kes ni pun bukan diorang tak tutup, tapi diorang memang macam tu je, habis kat situ je. Pada tahun 2009, satu movie Korea ni yang bertajuk Where the Truth Lies ataupun Itaewon Homicide telah dikeluarkan. Dan cerita tu pula mengenai kes pembunuhan Jo Jung Pil ni. Dan disebabkan tu masyarakat Korea, banyak orang bersuara lah supaya kes ni dibuka semula. Dan disebabkan terlalu ramai permintaan, memang kes ni dibuka semula oleh mahkamah. Memandangkan pada tahun tu banyak teknologi canggih dan banyak lawyer-lawyer yang bijak pandai yang boleh untuk siasat kes tu. Dan diorang panggil balik Edward Lee dan Patterson untuk disoal siasat semula. Dan pada waktu tu diorang cari Patterson, dan Patterson ni berjaya ditahan di California dan dibawa pulang ke Korea untuk disoal siasat dengan lebih lanjut. Dan selepas penyiasatan dijalankan lagi, disoal siasat lagi, ternyata apa yang Edward Lee ni cakap pada tahun 97 dengan 2009 tu sama. Exactly cerita dia, apa yang dia ceritakan dulu dengan sekarang tu sama. Tapi Patterson sebaliknya. Jadi maksudnya apa yang dia cakap dulu tu tak sama dengan apa yang dia cakap sekarang. Jadi kat situ macam something wrong kan. Setelah kes ni disoal siasat dengan lebih lanjut, ternyata pembunuh sebenar dia adalah Patterson, manakala Edward Lee ni pula pemberi arahan. Kiranya Edward Lee ni bagi arahan dekat Patterson, Patterson yang menikam Jo Jung Pil ni. Itulah cerita sebenar dia. Polis juga telah menemui DNA baru di mana ianya milik Patterson. Jadi ini terbukti yang memang Patterson tu adalah pembunuh sebenar Jo Jung Pil. Pada tahun 2015, Patterson ni dah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah penjara selama 20 tahun dan hukum mati. Tapi si Edward Lee ni pula tak dikenakan apa-apa tindakan undang-undang. Sebabnya saya tak pasti sama ada ni undang-undang Korea sahaja ataupun undang-undang dunia yang seseorang tak boleh didakwa 2 kali atas kesalahan yang sama. Jadi sebab tu lah Edward Lee ni terlepas macam tu je. Oh, tak tahu lagi kan apa motif pembunuhan tu sebenarnya. Okey, sebenarnya berdasarkan apa yang kawan-kawan Patterson dengan Edward Lee ni cakap, diorang ni actually bunuh si Jo Jung Pil tu for fun. For fun kan. Kiranya diorang tu membunuh sebab nak tunjuk, oh aku berani membunuh, macam tu. Jo Jung Pil tu betul-betul mangsa keadaan je. Mangsa sebab kiranya macam nasib dia sebab dia ada pada waktu tu. Kalau dia tak ada pada waktu tu, mungkin orang lain yang akan jadi mangsa. Tapi dia sekadar mangsa keadaan sahaja.
tak ada motif yang sebenar pun. Jadi, apa pendapat korang tentang kes pembunuhan ni?